Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari Pejabat Mufti melalui persekutuan. Dengan itu kita buka majlis ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, webinar hari ini adalah webinar akidah bagi siri yang kedua. Untuk siri pertama telah pun dijalankan pada 9 Jun. Dan bertajuk Islam dan Liberal, Pertembungan Pandangan Alam. Dan untuk siri yang kedua kali ini, penceramah kita akan mengupas lebih lanjut berkaitan Islam dan liberalisme, kepentingan kerangka pemikiran Islam. Untuk makluman hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, program ini akan berlangsung selama 1 jam 30 minit, iaitu 1 jam pengisian oleh penceramah kita hari ini. Dan 30 minit adalah untuk menjawab soalan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Dan di sini suka saya perkenalkan sekali lagi latar belakang penceramah kita, iaitu beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda syariah di Mu'tah, Jordan. Dan manakala peringkat master dan PhD beliau pengkhususan dalam tamadun Islam, lepasan daripada UIAM Kuala Lumpur. Beliau juga pernah menjadi fellow penyelidik ATMA di UKM. Beliau juga pernah menjadi fellow penyelidik serta penyelaras hal ehwal akademik KSIS UTM Kuala Lumpur. Jadi dan kini beliau merupakan pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zaris Sofia UTM KL. Dan kita melihat kepakaran beliau itu sendiri. Beliau dalam bidang syariah, pemikiran Islam, falsafah perintis Islam dan kesastraan Melayu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Profesor Madya Dr. Khalif Muammar untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Saudari Intan dan pejabat mufti wilayah yang telah menguruskan webinar ini. Dan kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada hari ini walaupun secara maya untuk sama-sama menimba ilmu dan membekalkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi siri yang kedua ini masih berkenaan dengan liberalisme, cabaran liberalisme. Dan bagaimana kita menghadapi cabaran ini. Kalau pada siri yang sebelum ini saya membahaskan tentang pertembungan pandangan alam, Islam dan liberalisme, bagaimana kedua-duanya itu bertembung. Dia pandangan alam yang berbeza, bukan hanya berbeza tetapi bertembung, maknanya bertolak belakang. Dia tidak boleh kedua-duanya hidup dalam sebuah ekosistem. Dia sama ada Islam ataupun liberalisme. Kalau kita terima Islam, kita kena tolak liberalisme. Kalau kita terima liberalisme, kita kena tolak Islam. Sebab kedua-duanya berlawanan. Ya.
Jadi saya ingin rumuskan apa yang telah kita bincangkan sebelum kita pergi kepada persoalan yang kita ingin bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan kepentingan kerangka pemikiran Islam. Jadi kalau kita nak menghadapi satu-satu cabaran pemikiran, kita kena ada kerangka, kita kena ada satu alternatif bagi memperkuat dan membekalkan diri kita menghadapi cabaran pemikiran itu. Jadi slide yang pertama, kita pergi satu persatu dengan ringkas dan cepat. Ya, slide yang seterusnya. Jadi kita sudah membahaskan cabaran di akhir zaman ini sudah pun diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahawa ia cabaran yang sangat hebat. Cabarannya sangat hebat sehingga sampai satu tahap seorang itu boleh jadi paginya beriman, petangnya kufur, ataupun petangnya beriman, paginya kufur. Sebab itu banyak ulama-ulama membahaskan akidah ahli sunnah wal jamaah untuk menyelamatkan pemikiran umat Islam. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ash'ari, Al-Buqahir Al-Baghdadi, Syahristani, Baqillani, Juwaini, semua terlalu ramailah. Mereka adalah ahli falsafah, pemikir, theologian, metaphysician, ahli metafizik Islam. Dalam peradaban Islam, mereka lah yang menempati kedudukan yang paling penting dalam peradaban Islam, kerana mereka membentuk pemikiran orang Islam berdasarkan kepada panduan-panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, jadi kita telah membahas tentang definisi liberalisme, mana kita merujuk kepada definisi yang diberikan oleh golongan liberal sendiri, pemikir-pemikir barat sendiri, seperti yang tercermin dalam Encyclopedia Britannica. Saya rujuk encyclopedia kerana kita tak mahu merujuk pada satu definisi daripada seorang tokoh pemikir, sedangkan dia tidak sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi lebih baik kita ambil satu definisi yang disepakati oleh sarjana-sarjana barat itu sendiri. Seterusnya, dan di situ kita melihat prinsip kebebasan, liberty, itu adalah prinsip yang paling utama yang mengatur, yang dominan dalam pemikiran manusia, melebihi mana-mana prinsip dan idea, sama ada agama, sama ada keadilan, kebenaran. Jadi prinsip liberalisme atau liberty itu yang menjadi asas kepada pandangan alam barat yang sekular dan liberal itu. Dan kita lihat perkembangannya, pada asalnya dia berasal daripada melawan pemerintahan kuku besi, penindasan, tapi kemudian dia menjadi satu ekstremisme dalam memperjuangkan liberalisme, ke mana manusia bebas tanpa ikatan agama, tanpa ikatan pada mana-mana otoriti, bahkan otoriti ilmu. Jadi manusia bebas untuk menentukan sendiri benar, salah, baik dan buruk. Bahkan otoriti apapun, baik raja maupun agama, nabi, Tuhan, semuanya boleh dipertikaikan. Nah, itu saya rujuk pada tulisan-tulisan sarjana-sarjana barat sendiri. Seterusnya, contohnya di situ Voltaire, John Stuart Mill, mereka meletakkan kebebasan dan sovereignty, kedaulatan diri manusia itu melebihi segala-galanya. Kedaulatan manusia itu perlu diberikan keutamaan
dan tidak ada sekatan perlu diberikan kepada kebebasan manusia. Seterusnya. Jadi ada istilah kesalahan pribadi, dosa pribadi, di mana apa sahaja tindakan yang melibatkan dirinya sendiri dibuat secara sukarela tanpa ada paksaan, tanpa mencederakan orang lain, perlu diberikan kebebasan tanpa ada sekatan daripada negara sekalipun. Jadi dalam isu moral, dia melibatkan diri sendiri, tidak dia sesuatu yang bersifat pribadi, maka nilai-nilai moral orang lain tidak boleh mengawal nilai-nilai moral yang dipegang oleh suatu individu. Dan oleh sebab itu kesalahan moral itu tidak perlu dihukum, sebab dia adalah berkaitan dengan diri sendiri, dan diri sendiri itu mempunyai kuasa yang mutlak, itu sovereignty, kuasa yang mutlak. Jadi tidak ada kuasa yang melebihi kuasa individu. Kuasa Tuhan pun tidak melebihi, tidak boleh mengawal kuasa mutlak individu. Itu satu pandangan yang ekstrim tentang diri manusia. Seterusnya, itu saya rujuk sendiri daripada tulisan-tulisan John Stuart Mill. Jadi naratif liberalisme sangat berbeza, dan oleh sebab itu pandangan alam mereka berbeza terhadap manusia, terhadap agama, terhadap sistem pemerintahan politik, dan yang paling penting adalah nilai moral individu yang dipegang oleh individu itu. Maka mereka berpegang pada kemerdekaan daripada cengkaman agama, Tuhan dan wakil Tuhan. Tidak ada wakil Tuhan. Itu dalam konteks barat, mereka meletakkan gereja sebagai wakil Tuhan. Maka mereka menentang kuasa gereja. Seterusnya, saya tak akan terangkan lagi sebab kita dah membahas perkara ini sebelum ini, dan bagaimana naratif Islam itu sama sekali berbeza terhadap kehidupan, terhadap golongan agama. Ulama contohnya kita tidak sama dengan gereja maupun clergy, di mana ulama kita tidak bercakap atas nama Tuhan. Mereka bukan wakil Tuhan, mereka hanya diberikan ilmu, mewarisi ilmu para nabi. Kita mesti merujuk, tetapi kita tidak mendewakan, kita tidak menganggap mereka maksum daripada dosa dan silap. Walau bagaimanapun mereka mesti dirujuk, kerana Islam adalah agama ilmu. Siapa sahaja yang berilmu mesti dirujuk. Itu panduan daripada Al-Quran. Dan dia terbuka, konsep ulama ni terbuka. Dia bukan ada satu golongan tertentu eksklusif. Dalam sejarah Islam, siapa sahaja boleh jadi ulama. Imam Syafi'i contohnya, dia daripada kalangan orang miskin. Imam Abu Yusuf, Imam Al-Ghazali sendiri yatim piatu, dia bukan nobody pada asalnya, tapi kemudian dia menjadi ulama besar kerana anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa sahaja yang dikurniakan oleh Allah ilmu yang benar dan luas, maka dia boleh dianggap sebagai ulama. Dan itu penting untuk kita melihat bahawa perbezaan konsep dan prinsip bagaimana Islam melihat kepada wahyu, kepada akal, kedudukan kedua-duanya sangat berbeza. Seterusnya, jadi saya tekankan juga kewajiban untuk setiap umat Islam menegur kalau ada kesilapan-kesilapan
yang dilakukan oleh individu, sebab individu itu tidak bebas untuk melakukan apa sahaja kalau dia melibatkan kesejahteraan orang ramai. Persoalan moral itu adalah melibatkan kesejahteraan orang ramai. Jadi bukan hanya dia, contohnya orang melakukan maksiat depan-depan secara terbuka, dia akan melibatkan orang ramai sebab kita membenarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah, dengan kehendak Allah itu tersebar luas. Sedangkan ia ada hukumannya dalam agama Islam, syariah Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, hukuman-hukuman itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kita mesti berpegang kepada syariat Rasulullah SAW. Dan itu akan menyebabkan kita selamat di dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau kita biarkan syariat itu tidak ditegakkan, amar ma'ruf tidak dilakukan oleh kita, maka perbuatan segelintir individu yang berfikiran sempit, mementingkan diri sendiri, mengikut hawa nafsu tanpa mempedulikan arahan panduan agama, maka dia akan menenggelamkan, mengkaramkan umat Islam, sebab malapetaka dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku, dan itu suatu yang mesti kita cegah, kita tak boleh biarkan. Panduannya dalam Al-Quran jelas, dalam hadis pun jelas, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, seterusnya. Saya juga telah menyinggung tentang pengaruh liberalisme terhadap cendekiawan Muslim. Beberapa contoh, sejak awal abad ke-20 lagi, akhir abad ke-19, telah muncul golongan yang disebut dengan modernis, golongan modernis. Muhammad Abduh, Qasim Amin, Thaha, Mahmud Thaha dan sebagainya. Ya, seterusnya golongan modernis, kemudian golongan neo-modernis tahun 70-an, 80-an diketuai oleh Fazlur Rahman, menulis tentang sekularisasi, hermeneutika dan historisisme. Seterusnya. Jadi bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu dipertikaikan, bukan keasliannya, tetapi bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran sebagai mereka anggap Al-Quran itu sebagai produk budaya. Jadi Nabi Muhammad juga turut mengarang Al-Quran sebab Al-Quran itu dalam bahasa manusia. Sebab itu walaupun berasal daripada Tuhan, tapi pemaknaan bagaimana kita memahami Al-Quran itu bergantung kepada kehendak kita, bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hermeneutika dia menganggap bahawa apa yang terkandung dalam sacred text, baik Bible maupun Al-Quran, dia bermasalah, dia ada mengandungi mitos-mitos. Dalam konteks Bible mungkin ada tambahan-tambahan, tetapi dalam konteks Al-Quran kita katakan bahawa Al-Quran itu terpelihara, kita tidak melihat adanya perkara-perkara yang dianggap mitos, yang bertentangan dengan fitrah manusia, yang tidak benar lah, khayalan dan mitos. Jadi tidak ada dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang bertentangan dengan sains contohnya. Bukan bermakna kita mengagungkan sains, tapi kalau sains itu benar dan Al-Quran itu benar, dia tidak akan bertentangan. Begitu juga akal dengan wahyu. Kalau wahyu itu benar, maknanya hadis itu sahih, benar daripada Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau akal itu akal yang tidak sehat, mungkin dia bertentangan. Jadi itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan akal dengan wahyu. Itu yang kita akan pelajari, yang penting untuk kita fahami. Seterusnya, hermeneutika.
Satu contoh, mereka mentafsirkan Al-Quran dengan kaedah yang baru. Golongan liberal muncul pada abad ke-20, 80-an, 90-an, sehinggalah tahun 2000 kita lihat tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zaid, asal Mesir di Belanda, Arkun asal Algeria di Perancis, An-Naim asal Sudan di Amerika. Semua mereka adalah pemikir dan pejuang liberalisme. Seterusnya mengatakan Al-Quran bermasalah dan pentingnya negara itu berpegang pada prinsip sekularisme. Seterusnya, sekularisasi, bagaimana idea-idea ini diperjuangkan dan dipromosikan oleh golongan-golongan sekular. Abu Zaid, Muhammad Syahrur, seterusnya. Jadi jelas pengaruh pemikiran liberalisme ini kepada sebahagian cendekiawan Muslim. Taha Jabir Alwani, Muhammad Humam daripada Triple IT yang menganggap bahawa murtad itu adalah, hukuman murtad itu adalah kejam, tidak sesuai, mesti dirombak, walaupun telah diijma'kan oleh para ulama sejak zaman sahabat. Sampailah pada masa ini muncul pandangan-pandangan yang ingin merombak hukum Islam. Seterusnya, LGBT kita dapati juga mereka mendukung dan promosikan LGBT, menganggap itu adalah hak kebebasan individu, asalkan dia mendatangkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka dia perlu diberikan kebenaran untuk berkahwin sesama jenis, untuk menukar jantina dan sebagainya. Dan itu sebahagiannya dipromosikan oleh profesor-profesor pengajian Islam di sebahagian negara Islam, seperti Musdah Mulia dan ramai, bahkan ada imam masjid di Amerika, di South Africa, di Perancis yang imam gay dan lesbian. Itu kita dapati memang mereka menganggap bahawa Al-Quran dan As-Sunnah Islam itu membenarkan amalan homoseksualiti ini, dan ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Dari zaman Rasulullah SAW sampailah zaman sekarang, hukum Islam itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dia adalah homoseksual itu adalah perkara yang sangat dikeji dalam Islam, dan hukumannya kalau zaman dulu itu adalah hukuman mati, sama dengan hukuman zina. Seterusnya, kita dapati contohnya Mustafa Akyol yang selalu datang ke Malaysia, mereka juga mempromosikan idea-idea liberal itu, homoseksualiti dan kebebasan individu. Dan buku beliau ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan disebarluaskan di Malaysia. Jadi kita kena berhati-hati. Ada NGO yang memang memfokuskan, memperjuangkan idea-idea liberal ini. Seterusnya, dan saya juga membahas tentang ciri-ciri liberalisme berdasarkan kajian-kajian yang telah saya lakukan. Pertama adalah sekularisme dan sekularisasi, kedua adalah pluralisme agama, ketiga adalah Al-Quran sebagai produk budaya, hermeneutika sebagai kaedah tafsiran baru, keempat adalah perombakan syariah atau hukum Islam, kelima mempertikaikan otoriti hadis, keenam kebebasan berijtihad tanpa disiplin ilmu, ketujuh penolakan terhadap ulama dan otoriti, delapan feminisme dan kesetaraan gender,
9 rasionalisme sekular, pendewaan akal rasional, 10 hak asasi sekular, murtad sebagai kebebasan beragama, 11 demokrasi liberal, idea equality, kesamarataan manusia, ke-12 nilai-nilai liberal seperti homosexuality, transgender, pelacuran, pornografi sebagai kebebasan individu. Ini yang berlaku di Barat dan pada masa ini cuba dibawa kepada masyarakat Islam. Mereka menganggap tidak ada pertembungan pandangan alam. Jadi apa sahaja yang dipikirkan dan diterima pakai di Barat mesti dapat diterima pakai dalam masyarakat Islam. Seterusnya. Jadi saya tegaskan kita ada pandangan alam kita sendiri. Saya akan berikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pandangan alam. Oleh sebab itu kita tidak boleh menerima pandangan alam Barat yang sekular, dan kalau kita menerima kita akan terkeliru, kita akan tersesat kerana kita akan mengetepikan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi liberalisme itu satu ancaman kerana dia menyisihkan agama daripada kehidupan, hak baik awam maupun pribadi, menisbikan nilai-nilai murni dan agama, nilai-nilai agama perlu dirombak dan disesuaikan dengan nilai-nilai Barat. Pluralisme agama, semua agama benar, bertentangan dengan prinsip tauhid. Manusia bebas merdeka daripada Tuhan, bebas mengikut hawa nafsu. Liberalisme bukan hanya merosakkan diri tapi juga merosakkan masyarakat. Seterusnya. Jadi saya sudah menjelaskan bahayanya liberalisme ini, pemikiran liberalisme ini, dan kita dapati fatwa Negeri Selangor, fatwa ataupun majlis kebangsaan, majlis fatwa kebangsaan juga telah mengeluarkan fatwa tahun 2014, tahun 2006 juga telah dikeluarkan kesepakatan ulama-ulama di Malaysia mengenai bahaya liberalisme. Jadi tidak ada isu di situ, ketegasan para ulama. Walau bagaimanapun kita dapati ada cendekiawan-cendekiawan Muslim yang mendukung liberalisme ini. Jadi kerana kekeliruan tadi. Seterusnya. Muzakarah fatwa kebangsaan. Seterusnya. Ini penting, saya nak tegaskan bahawa sebahagian orang Islam dia memiliki minda terjajah. Kenapa dia menganggap idea-idea Barat itu baik? Sebab dia tidak melihat adanya pertentangan dengan agama. Jadi agama difahami dengan sempit, justru agama dijadikan alat untuk menjustifikasikan idea-idea Barat, idea-idea sekular. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita membebaskan minda kita, pemikiran kita daripada kongkongan kolonialisme. Kita dah dijajah sekian lama dan kita telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berfikiran sekular dalam semua bidang. Kalau kita juga telah menghantar anak-anak kita ke institusi-institusi di Barat. Tidak salah kita menghantar, tapi bila tidak ada bekal yang mencukupi, yang menjadi perisai untuk mereka tidak terpengaruh dengan idea-idea yang bertentangan dengan agama, maka mereka boleh terpengaruh, dan sebab itu kita dapati memang ramai yang terpengaruh dengan idea-idea tersebut. Walaupun dalam bidang pengajian Islam mereka pergi ke Barat, belajar di institusi-institusi Barat dengan orientalis, dan mereka mempunyai kaedah mereka tersendiri dalam mentafsirkan Islam, dan mereka terpengaruh dengan kaedah-kaedah tersebut. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita melihat bahawa ini adalah cabaran yang
yang tidak mudah, kerana bila kita sudah memiliki minda yang terjadah, dah terbiasa, kita berfikir dengan pemikiran asing, bertentangan dengan hakikat kita yang sebenarnya. Tanpa disuruh pun kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh penjajah, oleh master, tuan yang kita anggap sebagai ikutan kita. Jadi kita perlu tanyakan siapa sebenarnya ikutan kita, pemikir-pemikir barat seperti John Locke, John Stuart Mill, Voltaire, ataupun Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Al-Juwaini dan sebagainya. Jadi kita kena lihat di situ siapa sebenarnya panutan, ikutan kita, Rasulullah SAW ataupun pemikir-pemikir barat. Seterusnya. Jadi saya nak berikan penjelasan di sini tentang pandangan alam Islam dan kerangka pemikiran Islam. Jadi setelah kita melihat bahawa liberalisme ini satu ancaman, satu kekeliruan yang berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Saya nak tegaskan di sini ada 3 perkara. Pertama, yang ikut terkeliru itu bukan hanya orang awam. Orang kalau yang jahil, simple jahil saja, itu biasalah terkeliru. Tetapi kalau sampai ke tahap cendekiawan, orang-orang yang belajar agama dari kecil pun boleh terkeliru, maka itu satu yang berbahaya, yang sebab kadang-kadang mereka membawa ijazah. Ada yang bahkan daripada Universiti Al-Azhar, Universiti Madinah. Tidak, dia bukan, institusi itu bukan jaminan dia tidak terpengaruh. Baik di dalam maupun di luar negeri. Kadang-kadang orang yang di luar negeri itu mungkin selamat kerana yang pentingnya dia ada ilmu yang benar. Ada ulama yang membimbing mereka. Ada yang belajar di dalam negeri pun boleh terkeliru sebab tidak ada ulama, tidak ada otoriti yang membimbing mereka. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita melihat perkara ini dengan serius, sebab dia tidak ada jaminan seorang itu tidak terkeliru. Kalau golongan cendekiawan sahaja boleh terkeliru, apalagi orang awam. Jadi penting untuk kita menimba ilmu yang benar supaya kita tidak terkeliru. Itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang orang yang terpengaruh dengan liberalisme ni adalah dari kalangan aktivis, dari kalangan NGO, dari kalangan jamaah yang disebut dengan jamaah Islam. Jadi mereka kadang-kadang lebih Islami, puasa Senin Khamis, tahajud tak lepas. Kadang-kadang mereka pakai purda, pakai tudung, pakai serban, tapi kita tidak tahu apa yang dalam pemikiran mereka. Sebab soal pemikiran ni soal yang subtle, yang halus. Jadi dia kadang-kadang masuk ke dalam pondok pesantren. Tidak mesti kita berada dalam pondok pesantren kita akan selamat. Ada tok guru, kiai-kiai di Indonesia itu yang berfikiran liberal. Baik di kalangan NU, bahkan kalangan NU lah yang paling banyak yang mendukung liberalisme di Indonesia itu. Jadi perkara ini sangat-sangat serius, supaya kita memberi perhatian dan kita mencari otoriti ulama yang benar supaya kita tidak terkeliru. Yang kedua, ketiga, mereka menggunakan pelbagai jenama. Ada jenama aktivis, post-Islamis, progresif Islam, Islam progresif, Islam reformis, pelbagai jenama. Islam moderate juga ada, moderate, maknanya Islam kesederhanaan. Jadi jangan kita terpedaya dengan istilah-istilah, slogan-slogan pembaharuan dan sebagainya. Kita mesti lihat apa di sebalik itu dan kita mesti dapat menilai sejauh mana idea-idea slogan-slogan itu bertepatan dengan kehendak Islam. Jangan terpedaya dengan slogan-slogan yang manis-manis. Dan pada intinya mereka mempertikaikan, mereka ingin merombak syariat.
mempertikaikan otoriti, menolak otoriti para ulama. Jadi sebab itu bahaya, jelas bahayanya di situ, dengan pelbagai jenama yang kadang-kadang menarik perhatian golongan muda khususnya yang tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup. Dia terkesima dengan slogan-slogan yang nampak cantik. Yang pentingnya supaya kita berpegang teguh kepada satu tali ataupun satu tiang di mana ribut badai tidak dapat menghanyutkan kita. Dalam Al-Quran, dalam hadis, khususnya dalam hadis disebutkan tentang 73 golongan, ya, di mana hanya satu sahaja yang selamat. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahawa yang selamat ini yang disebut dengan al-jama'ah, ma'ana alaihi wa ashabi. Imam Al-Ghazali, seluruh ulama-ulama menggunakan hadis ini, mentafsirkan hadis ini, pentingnya kita berpegang kepada al-jama'ah yang disebut dengan kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada yang terkeliru bahawa peradaban Islam contohnya dikatakan zaman dulu itu dia tegak di atas prinsip-prinsip Mu'tazilah, falsafah Yunani, Ibn Rushd. Sebenarnya silap. Ada pengaruh falsafah Yunani tetapi sangat minimal. Ada penterjemahan daripada falsafah bukan sahaja Barat, Yunani, tetapi juga Timur, India, Farsi contohnya. Jelas ulama-ulama kita bersifat terbuka, di mana karya-karya yang baik Plato, Aristotle, dari India, dari Farsi mereka terjemahkan dan mereka manfaatkan. Tetapi mereka letakkan dalam kerangka yang benar. Jadi apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah mereka tolak. Sebab itu ada sistem penapisan yang baik dalam peradaban Islam, di mana world view pemikiran Islam itu terpelihara dan ada kerangka yang jelas. Saya nak berikan di sini satu gambaran, satu penjelasan bila disebutkan dengan pandangan alam di situ, nak mempermudahkan istilah, mungkin ramai yang tak faham apa benda pandangan alam ini. Kita bayangkan pandangan alam ini seperti peta. Kita memerlukan peta dalam perjalanan. Kita nak pergi mana-mana, kita perlukan peta. Jadi penting untuk kita mendapatkan peta yang benar, sebab kalau peta tu dah salah, kita tak akan sampai tujuan, kita akan berpusing-pusing. Dan cara nak baca peta pun kena betul, sebab ada yang terbalik dan macam-macam. Sepatutnya kita pergi ke arah utara, kita pergi arah selatan. Jadi kaedah, dan bagaimana kita nak sampai kepada tujuan, itu kerangka. Jadi pandangan alam itu adalah peta, dan bagaimana kita nak sampai daripada satu titik kepada titik yang menjadi tujuan itu adalah kaedah yang disebut dengan kerangka pemikiran. Jadi kita memerlukan satu arah tujuan yang jelas, dan bagaimana sampai kepada tujuan. Kita anggaplah perjalanan kita ini sebagai satu bahtera, di mana kita perlukan nakhoda yang berilmu, satu kemampuan untuk seseorang mengemudi bahtera. Ini analogi yang menarik dalam ilmu tasawuf, digunakan banyak analogi ini. Contohnya Hamzah Fansuri di Alam Melayu menulis tentang syair perahu. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kamu kembali. Jadi penting untuk kita
melihat satu perjalanan itu memerlukan satu hala tuju, satu arah tujuan yang jelas, dan bagaimana kita sampai kepada arah tujuan itu kita perlukan satu panduan, ya. Jadi umpama bahtera yang memerlukan nakhoda yang berilmu. Nakhoda ini perlu tahu arah tujuan dan bagaimana sampai kepada tujuan, dan kenapa dia sampai kepada tujuan itu, macam mana dia tahu, sebab dia ada panduan yang jelas. Jadi bukan dia ikut kepala sendiri, bukan dia cuba-cuba, bukan dia buat andaian, dia bukan berdasarkan pada asumsi, tetapi berdasarkan pada panduan yang jelas. Maknanya dia belajar, dia menggali, dia mencari pengalaman dan sebagainya. Jadi itu tentang tamsilan, kiasan, bagaimana pandangan alam itu sangat penting, dan kerangka pemikiran itu sangat penting untuk mengemudi kehidupan kita. Hidup kita ini bagaikan perahu, ya. Dan diri kita, bagaimana kita dapat mengendalikan kehidupan itu sangat penting, berdasarkan kepada panduan ilahi, ya. Panduan itu dan kehidupan ini juga penting. Manusia ini bukan hanya jasad. Paling penting dalam diri manusia adalah rohnya, spiritnya, jiwanya. Kita tak sama dengan binatang. Begitu juga dari segi kebahagiaan kita, kebahagiaan binatang dengan kebahagiaan manusia lain. Binatang tu kita bagi makan dah, dia dah bahagia, dah cukup dah. Kita makan minum belum tentu bahagia, ya. Sebab kita bukan hanya jasad, yang membahagiakan kita adalah jiwa kita. Kalau jiwa kita bahagia, maka kita betul-betul bahagia. Kalau jiwa kita merana, walaupun dari segi fizikalnya kita tampak bahagia, tapi sebenarnya kita tidak bahagia. Jadi oleh sebab itu kebahagiaan yang sebenar itu bersifat spiritual, bersifat spiritual. Jadi penting untuk kita lihat tujuan yang spiritual itu. Untuk sampai kepada tujuan kita perlukan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang Maha mengetahui, yang sifat spiritual, yang gaib ini Allah yang Maha mengetahui. Akal kita tak sampai pada perkara-perkara yang bersifat kerohanian itu. Kita perlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabi. Jadi di sini pentingnya bagaimana nabi itu mengajarkan ilmu itu, dan ilmu itu diwariskan oleh para ulama. Jadi ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para ulama itu penting untuk menjadi panduan umat Islam. Seterusnya. Jadi Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas menegaskan bahawa di akhir zaman ini cabaran yang paling besar adalah cabaran pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi kekeliruan dalam ilmu itu adalah satu punca mengapa umat Islam itu mundur, mengapa umat Islam itu berpecah belah. Dan kita dapati umat Islam sendiri tidak memahami ajaran Islam. Ramai umat Islam tidak memahami ajaran Islam dengan baik, kejahilan bermaharajalela. Jadi semuanya berkaitan dengan ilmu dan pemikiran. Sebab itu penting untuk kita memahami cabaran pemikiran ini supaya kita terselamat, ya. Jadi perbezaan kerangka pemikiran itu jelas. Kalau kita lihat golongan modernis, neo-modernis, liberal, mereka memiliki kerangka pemikiran dan pandangan alam yang keliru. Jadi tadi peta itu tadi tak betul, ya, dan kerangka bagaimana mereka mencapai tujuan, ya. Jadi kalau mengikut peta barat, contoh bagi saya bagi contoh, konsep kebahagiaan barat berbeza. Konsep kebahagiaan Islam berbeza. Jadi yang Islam tekankan itu tadi, ala bi dzikrillahi tatmainun. Dengan dekat kepada Allah itulah kita bahagia. Mereka terbalik, ya. Mereka nak bebaskan diri daripada Allah.
Jadi kebahagiaan adalah apabila manusia itu bebas untuk melakukan segala sesuatu mengikut kehendak hawa nafsu. Dalam Islam, hawa nafsu itu perlu dikekang ataupun dikawal untuk kita betul-betul bahagia. Jadi konsep kebahagiaan sudah berbeza. Bagaimana kita mencapai kebahagiaan pun berbeza. Kalau kita kena ibadah, kita kena mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dengan konsep pleasure, contohnya dalam utilitarianisme, dalam kantianisme juga, asalkan itu dilakukan atas kebebasan individu. Jadi manusia diberikan otonomi dalam menentukan baik dan buruk, tak boleh terpengaruh oleh agama dan Tuhan. Itu adalah kebahagiaan. Panduan, kalau dalam Islam kita wahyu sebagai panduan, kalau dalam Barat akal sendiri, dan akal itu melihat adanya dualisme. Sedangkan dalam Islam kita tidak melihat adanya dualisme antara akal dengan wahyu. Maknanya kita bukannya menolak akal kita gunakan, tapi dia tidak menjadi rujukan utama. Maknanya suatu yang menentukan segala-galanya. Dia mesti sesuai dengan wahyu. Dan wahyu itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi semua ini perkara-perkara yang penting untuk kita fahami. Kalau kita tak faham, kerangka itu keliru, maka kita akan cenderung kepada idea-idea yang sekular dan liberal itu. Ia terpengaruh dengan idea-idea Barat, sekularisme, liberalisme, dualisme, menolak, menganggap Islam itu berevolusi, berkembang, perlu sentiasa berubah. Seperti agama Kristian, seperti agama-agama lain, agama lain tu dia berkembang, berubah, berevolusi. Jadi bagi mereka Islam pun perlu berubah, perlu dirombak. Apa yang 1400 tahun yang lalu diyakini dan dipegang oleh umat Islam pada hari ini tidak semestinya sama. Kita kena rombak, kita kena ubah semuanya. Bahkan ada sampai satu tahap ibadah haji pun nak diubah, tak mesti bulan Zulhijjah. Solat Jumaat semua nak diubah. Jadi agama dianggap sebagai produk budaya, padahal Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna sedia kala. Dia tidak berkembang mengikut sejarah. Ulama tidak boleh menokok tambah ajaran Islam. Ulama tak ada otoriti nak menokok tambah. Al-Quran dan As-Sunnah itulah panduan kita, dan kita mengikut apa sahaja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bermakna bahawa akal kita tidak boleh digunakan. Justru dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak panduan bagaimana kita menggunakan akal kita dengan betul, dengan baik. Kita dibolehkan berijtihad, contohnya ada ruang untuk kita berijtihad bagaimana syariah itu sesuai sepanjang zaman apabila ada aspek thawabit dan mutaghayyirat, perkara-perkara yang tetap dan berubah. Jadi yang berubah inilah peranan akal untuk beroperasi, menggunakan akal kita, kefikiran kita supaya kita dapat hidup bersesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak dan menyalahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menolak otoriti. Ulama dikritik, ulama dianggap sebagai penghalang kepada kemajuan. Jadi contohnya Imam Syafi'i dia menulis kitab Usul Fiqh, Ar-Risalah. Bagi mereka itu sesuai pada zaman dulu, sekarang ni dah tak sesuai lagi. Kita rombak Usul Fiqh, kita buat satu Usul Fiqh yang baru. Jadi otoriti mereka dipertikaikan, padahal kalau benar tidak salah kita mengikuti. Kalau mereka salah, buktikan mereka salah. Di mana mereka salah, dan kita tak boleh nak buktikan sebab dia apa yang dah digariskan itu telah diterima pakai oleh para ulama-ulama sejak sekian zaman, dan tak mungkin para ulama itu semuanya salah. Begitu juga maqasid syariah,
telah diterima pakai. Walaupun Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini yang merumuskan maqasid itu pun bukan datang daripada akal fikiran mereka, tetapi berdasarkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syatibi sepakat dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini. Tidak ada perbezaan di kalangan mereka tentang maqasid syariah. Tiba-tiba pada hari ini kita nak menokok tambah, kita nak merombak, kita nak buat satu maqasid syariah yang baru. Itu adalah satu pendekatan yang menolak otoriti, menganggap kita lebih hebat ataupun sama taraf. Sedangkan kita belum boleh membuktikan bahawa apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan apa yang kita lakukan itu benar ataupun lebih benar. Merombak perkara-perkara yang tetap, syariah, usul fiqh. Jadi kita hanya boleh berijtihad dalam perkara-perkara mutaghayyirat. Dan ijma'kan pun tak boleh kita sanggah. Perkara yang telah diijma'kan, yang tawabit, yang tetap, tak boleh kita rombak. Dalam perkara-perkara mutaghayyirat kita boleh berbeza pandangan. Menisbikan perkara yang qat'i, yang Al-Quran dan Sunnah seperti homosexuality itu adalah perkara yang qat'i. LGBT, maqasid itu adalah perkara-perkara yang qat'i. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid itu adalah qat'i, dia bukan zanni. Jadi tiba pada zaman sekarang semuanya menjadi zanni, jadi menisbikan perkara yang qat'i. Jadi itu satu kerangka, satu pemikiran yang cuba dikembangkan pada hari ini dan tidak sedikit yang terkeliru. Seterusnya, saya nak jelaskan di sini perbezaan pandangan ataupun kerangka. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu wasatiyah dan i'tidal. Apa ciri wasatiyah dan i'tidal itu? Kita lihat contohnya di antara wahyu dengan akal. Kita bukan menolak akal dan kita sudah tentu kita tidak menolak wahyu ataupun mentafsirkan wahyu mengikut akal. Jadi akal lebih dominan. Itu pandangan golongan modernis. Zaman dulu, zaman Imam Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali yang buat perbandingan ini ya. Zaman Imam Al-Ghazali ada Mu'tazilah, ada yang disebut dengan Hashwiyah, literalis dengan istilah sekarang liberal lah, tapi zaman dulu dia disebut dengan ifrat dan tafrid. Al-ghulu wa taqsir, itu zaman Imam Al-Ghazali, istilah-istilah yang digunakan. Bermakna cabaran yang zaman dulu masih berlaku, bahkan lebih hebat lagi pada zaman sekarang. Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk falsafah, idea-idea yang dominan di seluruh dunia. Bukan sahaja zaman itu hanya segolongan orang Islam, dia mempunyai pemikiran-pemikiran tertentu. Jadi kita lihat di situ ahli sunnah wal jamaah ini mempunyai pandangan yang pertengahan di antara dua ekstrim. Golongan Hashwiyah yang literalis, maknanya wahyu saja ditolak akal. Yang Mu'tazilah pula dia ambil akal sahaja ditolak wahyu, ataupun wahyu itu mesti ditafsirkan mengikut akal. Kalau ada apa-apa daripada wahyu itu yang bertentangan dengan akal, ditolak. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Wahyu adalah panduan yang utama, akal adalah alat untuk memahami wahyu. Jadi Islam tidak anti akal, justru akal diberikan kuasa dan diberi menjadi satu alat, tetapi dia ada had, dia ada limit, dia ada batas-batas yang mesti dipatuhi. Jadi kita tidak boleh mendewakan akal fikiran. Seterusnya, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut lagi di sini. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, wasatiyah tadi, wasatiyah wal i'tidal, pertengahan antara dua ekstrim, literal dan liberal. Kenapa ekstrim? Sebab kalau literal tu dia akan menjadi masalah. Kalau literal, zaman dulu pun ada masalah ini yang disebut dengan Zahiriyah al-Judud.
sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit tak betul, sikit-sikit sesat. Padahal kita ada kebebasan, ada semacam keanjalan, keluasan dalam beragama itu. Jadi bukan semuanya yang tak ada dalam Al-Quran Sunnah tak boleh. Tidak, dia Al-Quran Sunnah kadang-kadang memberikan panduan yang umum. Dan kita contohnya syura dan berbagai macam, contohnya dalam sistem pemerintahan, apakah monarki, apakah demokrasi, ini perkara-perkara yang ada keluasan dan keanjalan, tidak rigid. Khilafah mesti dalam bentuk yang zaman Khulafa Rasyidin, tak boleh terima monarki. Tak ada, ulama-ulama kita menerima sistem monarki. Jadi itu salah satu contoh. Bila kita literal, dia akan bermasalah. Kita liberal pun bermasalah. Jadi dua-duanya ekstrim. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah mengambil pendekatan yang wasatiyah, dan contohnya takwil. Ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu ditakwilkan. Orang literal tak boleh, kita mesti terima secara literal. Kalau wajah Allah, wajah Allah. Tangan Allah, tangan Allah. Itu pendekatan yang literal. Liberal pula dia menolak adanya sifat-sifat Allah ini, kerana bagi dia bertentangan dengan konsep qadimnya Tuhan. Menolak dualisme antara wahyu dengan akal, agama dengan sains, tradisi dengan moderniti. Jadi dualisme ini, ada yang juga selalu bertanyakan tentang apa sebenarnya dualisme. Dualisme ini apabila dua perkara itu dilihat sejajar dan bertentangan. Jadi tak boleh nak disatukan. Dalam Islam kedua-duanya, wahyu dan akal ini boleh disatukan, boleh diharmonikan. Boleh dilihat sebagai satu yang harmoni, yang bila ditempatkan pada tempatnya yang sebenar. Jadi bila akal itu nak terlalu diagungkan, itu akan bertentangan dengan wahyu. Tapi kalau akal itu ditempatkan pada tempatnya yang benar, di mana akal itu juga ada ruang untuk akal itu beroperasi, maknanya digunakan dengan baik untuk memahami dan melaksanakan suruhan-suruhan Al-Quran. Maka di situ akal tidak ditolak. Maknanya di situ ada peranan akal dengan wahyu. Wahyu berperan, kata Imam Ghazali, wahyu itu umpama matahari, sedangkan akal itu umpama mata. Ada cahaya, kalau tak ada mata, tak boleh kita manfaatkan cahaya itu. Ada mata, tak ada cahaya pun tak boleh juga, kita akan berada dalam kegelapan. Jadi dua-duanya penting. Itu contoh bagaimana kita tidak melihat adanya dualisme dan dikotomi antara wahyu dengan akal. Jadi kedua-duanya ada peranan, ada tempatnya yang sesuai. Mata contohnya kan, mata semua orang ada mata, tapi matahari hanya satu. Sebab itu akal dia tak boleh mengatasi wahyu, sebab wahyu itu pedoman untuk semua, sedangkan akal itu ada keterbatasan, ada limit. Sebab itu kita tak boleh agungkan akal. Agama dengan sains juga demikian. Agama ada peranannya, sains ada peranannya. Kita tak boleh menolak sains. Sains sangat diperlukan. Umat Islam adalah sains, peradaban yang meraihkan, mendorong umat Islam untuk melakukan kajian-kajian saintifik. Bahkan Iqbal mengatakan bahawa the birth of Islam is the birth of inductive intellect. Kepentingan sains, kajian-kajian sains. Dan agama tidak perlu takut, tidak perlu terasa tergugat dengan adanya penemuan-penemuan sains. Kalau dalam zaman kegelapan barat, ya, mereka sangat tergugat dengan penemuan-penemuan saintifik. Islam tidak pernah. Justru tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan apabila kalau sains itu benar, dia mesti sesuai dengan agama. Tradisi dengan moderniti juga bukan dualisme. Bukan maknanya kalau kita berpegang pada tradisi, kita menolak moderniti. Tidak. Kita boleh modern dan kita telah pun modern. Kita bukan modern dengan barat. Bukan barat yang membawa modernisme ke dalam dunia Islam. Kita contohnya Ar-Raniri abad ke-17. Dia telah mengungkapkan idea-idea yang sangat moden. Ulama-ulama kita yang membahaskan perkara-perkara metafizik, teologi, ilmu kalam,
tentang epistemologi, tentang ontologi, semuanya itu ide-ide yang sangat moden, sepanjang zaman relevan. Itu ciri-ciri modernisme. Jadi kita bukan anti modernisme dan modernity, kita hanya anti modernisme dan modernity yang bertentangan dengan agama, yang merosakkan pemikiran manusia. Ciri-ciri yang ahli sunnah wal jamaah juga adalah dynamic stabilism. Kalau zaman dulu yang disebut dengan tawabit dengan mutaghayyirat. Ya, ada kesatuan antara tawabit dan mutaghayyirat ini. Dia bukan suatu yang kita ambil tawabit saja, kita buang mutaghayyirat kita, ataupun kita jadikan mutaghayyirat itu sebagai tawabit. Tak boleh. Di masing-masing ada peranannya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan Islam itu sesuai sepanjang zaman. Dan kita tidak hanyut. Sebab ada tawabit, kita tidak hanyut. Perkara-perkara tetap, prinsip-prinsip yang digariskan sejak zaman berzaman itu kita pegang teguh, dan kita tidak hanyut dengan idea-idea yang baru semata-mata kerana dia baru. Sebab itu kedua-duanya penting, tawabit dan mutaghayyirat, kedua-duanya penting. Menghormati otoriti ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah, para ulama. Jadi itu pun ciri yang sangat penting, mana ilmu dan ilmuwan dalam Al-Quran banyak ditegaskan tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan, bahawa kita perlu menghormati, jangan menganggap diri kita sama level dengan Imam Syafi'i secara tidak beradab. Kita tak tahu siapa diri kita. Kita tidak pun dapat mengarang buku-buku yang sehebat karya-karya mereka. Jadi maknanya kita telah bersikap biadab terhadap ulama-ulama tersebut. Epistemologi Islam, saya nak bagi satu contoh bagaimana hal-hal ini telah pun dibahas oleh para ulama kita, dan perkara tentang epistemologi, akal, ilmu itu telah menjadi panduan sejak zaman berzaman, dan ini telah dirumuskan oleh ilmuwan kontemporari seperti Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud, guru saya, dan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, guru pertama saya. Dan di situ kita lihat mereka telah pun membahas tentang kedudukan akal dengan wahyu, ataupun bagaimana akal itu dilihat dari perspektif Islam, supaya kita tidak melihat konsep akal itu dari perspektif yang sekular. Dia umpama zahir dan batin. Kedua-duanya kita ada pandangan zahir dan ada pandangan batin. Jadi seimbang, kata Prof. Atas. Kalau kita hanya melihat pada penggunaan akal yang bersifat rasional, yang bersifat logikal sahaja, itu kita telah mengetepikan peranan akal yang juga suatu proses untuk kita mendapatkan intuisi, mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Bawah lagi, bawah. Membangun semula kekuatan umat Islam. Jadi ada kaedah, ada yang perlu kita lakukan. Saya akan habiskan dalam 2-3 minit lagi insyaAllah. Umat Islam perlu memahami kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Dengan kekuatan epistemologi ini, umat Islam boleh menepani cabaran pemikiran semasa. Jadi saya anggap, guru saya pun mengajarkan bahawa agama Islam ini adalah amanah kepada kita. Satu trust, amanah, satu beban, tanggungjawab untuk kita pelihara. Iman kita, Islam kita kena pelihara. Bagaimana kita nak pelihara? Kita kena belajar. Kita kena belajar daripada orang yang berilmu, yang berwibawa, yang otoritatif, supaya kita mendapatkan ilmu itu, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu yang benar itu, kita akan mendapatkan satu kerangka pemikiran yang betul, dan dengan kerangka pemikiran itu sebagai satu kaedah kita mencapai tujuan, maka kita tidak terkeliru, kita tidak terpesong daripada tujuan kita yang sebenarnya. Ada perkara-perkara yang kita boleh berbeza pendapat, mutaghayyirat, ijtihad. Ada perkara-perkara yang kita tak boleh berbeza.
tetap mutawabid yang telah disepakati dan mesti dikekalkan dan dipertahankan. Yang menjadi masalah adalah apabila kita tidak jelas apa yang sawabit, apa yang mutaghayyirat, sehingga yang sawabit menjadi mutaghayyirat, yang mutaghayyirat pula menjadi sawabit. Contoh yang seperti yang saya sebutkan tadi, perkara-perkara yang dianggap bid'ah, sebahagian besarnya adalah sebenarnya mutaghayyirat ijtihad. Jadi contohnya maulid, contohnya tahlil dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita disibukkan dengan perkara-perkara khilafiyah ini, sehingga kita saling menyesatkan sesama Islam. Kita tak tahu keutamaan apa sebenarnya yang menjadi ancaman kepada umat Islam, bukan perkara-perkara yang khilafiyah ini. Jadi justru kita disibukkan berperang sesama sendiri, padahal ada cabaran yang lebih besar di luar sana yang mengancam kesejahteraan akidah umat Islam, tapi kita sibuk dengan berperang sesama sendiri, menyesatkan, membid'ahkan, mensyirikkan sesama umat Islam. Ini maknanya kita tidak tahu apa yang sepatutnya kita kategorikan sebagai mutaghayir. Kita boleh berbeza pendapat dalam hal-hal mutaghayir. Kalau awak kata bid'ah, tak nak amalkan, terpulang, tapi jangan sesatkan orang yang mengamalkan. Sebab mereka berpegang pada pandangan ulama-ulama tertentu dan kamu berpegang pada pandangan ulama-ulama tertentu. Jadi situlah kita perlu berlapang dada terhadap perbezaan. Kekeliruan berlaku kerana gagal merujuk pada ulama yang berotoriti, dan ini berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adab. Jadi macam mana kita tahu seorang ulama itu berotoriti? Kita tempatkan mereka pada tempatnya. Saya akan singgung nanti setelah ini. Salah dalam mengenal pasti masalah dan keutamaan menyelesaikan perkara, memperbesarkan perkara khilafiyah, menyerang sama Islam, ini yang saya sebutkan tadi. Salah dalam mengenal pasti masalah. Apa sebenarnya masalah yang utama, yang menjadi akar? Kita sibuk dengan persoalan-persoalan ranting, persoalan kecil yang tak pernah akan selesai sebab dia persoalan ranting. Tak perlu pun diperdebatkan. Jadi penting untuk kita mengenal pasti masalah yang sebenar. Memahami cabaran pemikiran semasa, pandangan alam, sekular liberal. Ini bagi saya satu kefarduan, satu kemestian, khususnya yang belajar pengajian Islam. Kalau zaman dulu kita belajar tentang Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Zaman sekarang kita mesti belajar tentang sekularisme, liberalisme. Mesti. Sebab itu cabaran zaman sekarang. Ada masih juga Mu'tazilah. Jangan Mu'tazilah itu kita anggap yang zaman dulu. Zaman sekarang pun ada Mu'tazilah dengan wajah yang baru. Syiah, Khawarij, semua dengan wajah yang baru. Sebab itu cabaran semasa ini penting untuk kita hadang, kita pelajari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innama yunqadul Islam urwatan idza nasha'a fil Islam la ya'riful jahiliyah. Sungguhnya tali ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu apabila muncul di kalangan orang Islam yang belajar tentang Islam, yang hidup dalam Islam tapi tidak mengetahui jahiliyah. Dia tak tahu apa yang tak betul, kepalsuan dia tak tahu. Jadi diingatkan dia sentiasa selamat, padahal ada pengaruh-pengaruh itu dalam pemikiran sebagian orang Islam. Yang persatuan bermula dengan akidah yang membentuk pemikiran dan pandangan alam seorang muslim. Kalau kita nak bersatu, akidah dan pemikiran dan pandangan alam ini perlu diberikan perhatian. Ini satu contoh bagaimana ulama kita, ilmuwan kita, cendekiawan kita di alam Melayu ini sejak tahun 78 telah menulis satu karya yang sangat berpengaruh di dunia Islam dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tajuknya Islam dan Sekularisme. Jadi seorang ahli falsafah, pemikir, Syed Muhammad Naqib Al-Atas, sejak tahun 78 dah menerangkan cabaran sekularisme. Tapi tak ramai yang berani nak baca sebab apa, kononnya sebab dia filosofikal, sangat berat. Tapi itulah
realiti pada hari ini. Kita tak boleh lari daripada cabaran idea-idea yang bersifat filosofikal itu. Kerana kita dilatih dengan perkara-perkara yang simple, yang mudah. Kita tak berani nak mempelajari perkara-perkara yang berat, yang serius. Kita suka baca komik, baca majalah yang ringan-ringan. Kita tak berani untuk membaca karya-karya yang berat. Itu adalah kelemahan yang mesti kita atasi. Kalau kita ingin bangkit, kita ingin menjadi khalifah Allah yang berpengaruh, maka kita mestilah berani mengkaji. Ini barat, ini pandangan alam barat, worldview barat. Kita mesti berani memahami perkara-perkara yang berat seperti itu. Sebab kalau tidak, dia sedikit sebanyak akan mempengaruhi kita. Ya, seterusnya. Sebagai penutup, ya, cabaran di akhir zaman sangat hebat. Saya tegaskan tadi kerana cendekiawan Muslim sendiri terkeliru. Kadang-kadang mereka menggunakan jubah yang Islamik, penampilan yang Islamik, dan mereka mempergunakan jenama-jenama, slogan-slogan yang menarik. Sebab itu kita tidak sedar. Kekeliruan boleh meracuni pemikiran tanpa disedari oleh kita. Kadang-kadang kita rasa kita sangat Islamik, pada sebenarnya kita bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Oleh sebab itu kita kena bekali diri kita dengan ilmu yang benar. Macam mana kita nak mendapatkan ilmu yang benar? Kita kena mengamalkan adab. Adab itu penting. Adab bermula di rumah. Jadi Imam Ibnul Mubarak mengatakan bahawa aku belajar adab 30 tahun. Lepas tu baru aku belajar ilmu 20 tahun. Jadi kita ulama-ulama kita belajar adab dulu sebelum mereka belajar tentang ilmu. Sekarang terbalik, orang ada ilmu tapi tidak beradab. Sebab itu ilmunya itu bukan ilmu yang benar tapi ilmu yang keliru sebab tak ada adab. Apa itu adab? Adab ni bukan sopan santun, bukan hanya manis mulut, tapi adab adalah pengakuan terhadap berbagai hierarki dan susunan wujud, eksistensi dan ilmu. Jadi kita mengakui, kita mengiktiraf, kita tunduk kepada otoriti, pada adanya hierarki. Kita ni tak sama. Kita kalau kita jahil, kita mesti letakkan tempat kita pada tahapnya sebagai orang jahil. Maknanya kita kena menimba ilmu daripada orang yang berilmu. Kalau kita bukan ulama besar, jangan anggap diri kita ulama besar. Kalau kita bukan ulama, jangan menganggap diri kita sebagai ulama. Ada dia punya kriteria, ada dia punya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para imam Al-Ghazali dan sebagainya. Mana seorang itu betul-betul dianggap sebagai ulama. Jangan kita ada ijazah, kita ada PhD dalam pengajian Islam, otomatik kita adalah ulama. Itu tak betul. Bahawa ijazah bukan segala-galanya. Jadi pengakuan terhadap berbagai hierarki dan susunan wujud, eksistensi dan ilmu. Ilmu pun ada hierarki, contohnya ilmu akidah tak sama dengan ilmu perubatan, ilmu engineering, eksistensi manusia, malaikat tak sama. Perbuatan yang sesuai dengan dan perbuatan yang sesuai dengan pengakuan tersebut. Kalau kita jahil, jangan kita anggap diri kita berilmu. Jadi kita kena beradab dengan orang yang berilmu. Itu perbuatan yang sesuai dengan pengakuan tersebut. Lantas, jadi juga menekankan bahawa kalau kita keliru, kalau kita tak beradab, kalau kita tak tahu nilai sesuatu, maka besar kemungkinan kita akan menjadi seperti isteri Aladin. Kita tahu kisah Aladin yang memiliki lampu yang sangat bernilai, luar biasa. Ini sudah tentu folklore. Jadi dalam Alf Lailah wa Lailah itu ditegaskan tentang bagaimana Aladin itu akhirnya kecundang kerana perbuatan istrinya yang menukarkan lampu yang
tidak ternilai harganya itu dengan lampu yang dapat dengan mudah didapati di pasaran, padahal dia sangat-sangat tidak berkualiti. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebagian orang Islam yang menukar Islam, hidayah Islam, petunjuk Islam, panduan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemikiran, idea-idea dan konsep-konsep yang asing, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada soalan. Ini saya dapat rumuskan ada beberapa kerangka pemikiran Islam. Jadi kita tengok liberalism ni adalah salah satu ancaman yang bahaya. Itu kalau kita tengok kalau kita lihat ikut ada yang jenis ikut terkeliru, terpengaruh, ada juga yang menggunakan slogan-slogan jenama-jenama seperti moderate, progressive dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni kita mengikut amalan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan antara ciri-ciri dia adalah wasatiyah, menolak dualism, dinamik dan juga autoriti ilmu. Jadi kini tibalah untuk sesi menjawab soalan, iaitu soalan yang pertama, apakah perbezaan konsep kebebasan dalam Islam dengan konsep kebebasan oleh liberalism? Silakan Dr. Baik, saya ingat soalan yang lebih kurang sama pada sesi sebelum ini ditanyakan tentang konsep kebebasan. Saya ada terangkan dalam Islam kita ada kebebasan, bukan tak ada kebebasan. Berbeza dengan di dalam zaman kegelapan Eropah. Zaman kegelapan Eropah, saintis-saintis tak boleh berkarya. Sebab ada kecurigaan sains itu bertentangan dengan agama. Kita terbalik, kita justru memberi kebebasan kepada para saintis dan mereka menggunakan kerangka yang benar. Sebab itu tak risau, kerangka itu benar. Mereka tahu wahyu di mana, akal di mana, alam di mana, Tuhan di mana. Dia tidak menuhankan alam contohnya. Jadi penemuan-penemuan saintifik itu tidak sama sekali akan menggugat apa-apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Justru mengukuhkan lagi. Jadi justru sains itu mendekatkan manusia kepada agama, kepada Tuhan, sebab dia membenarkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan sebaliknya. Di Barat, ya sebaliknya. Sudah ditegaskan oleh gereja contohnya bahawa bumi ini datar. Dan di atasnya adalah bintang-bintang, planet-planet, sehingga Tuhan pada tingkat yang paling tinggi. Jadi ada semacam tujuh lapisan langit, lapisan ke-9 itu adalah Tuhan. Jadi bumi ini di bawah, manusia paling bawah. Jadi kemudian matahari itu yang ketujuh itu mengelilingi bumi. Gereja dah ambil idea ini daripada Ptolemy daripada Aristotle, dan itu adalah penemuan saintifik bagi mereka pada masa itu, zaman Ptolemy, dan diambil oleh gereja. Jadi bila Galileo Copernicus dulu mengatakan bahawa bukan matahari yang mengelilingi bumi, bumi yang mengelilingi matahari. Dari mana Copernicus ni dapat? Daripada saintis-saintis Muslim. Al-Biruni mengatakan bahawa bumi ini bulat, bukan patah, bumi ini bulat. Al-Biruni yang mencoba untuk mengukur diameter bumi, dan perkiraan Al-Biruni itu tepat. Sampai sekarang dia tidak jauh lari daripada perkiraan yang sebenar. Jadi kita dapati di situ Islam dan saintis-saintis Muslim penemuan mereka tidak bercanggah dengan agama. Sebaliknya di Barat, penemuan saintis mereka bercanggah dengan agama. Jadi sebab itu berlaku pertentangan di situ. Maka solusi yang diambil oleh gereja, mereka perlu dihapuskan. Buku-buku mereka dibakar, mereka dipenjarakan, ada yang dibunuh. Jadi saintis tidak mendapat kebebasan. Jadi kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang sebenar. Nah, bila
saintis-saintis tak ada kebebasan, maka mereka membuat satu revolusi bahawa gereja ini perlu dibatasi kuasanya, bahawa negara perlu dibebaskan daripada pengaruh gereja. Itu abad ke-16 muncul idea pemisahan gereja daripada agama, negara daripada agama. Martin Luther, John Locke pada abad ke-17, akhir abad ke-17 juga sekularisasi dalam arti kata pemisahan agama daripada gereja. Sebab bila agama masuk campur tu berlaku peperangan di antara pelbagai mazhab dalam agama. Jadi sebabnya adalah corruption, perosakan dalam agama Kristian itu. Dan reformasi, zaman reformasi adalah zaman bagaimana agama itu mengalami perubahan-perubahan. Dan pada hari ini agama sentiasa berubah. Nah, itu yang cuba dibawa dalam agama Islam, bahawa Islam juga perlu berubah. Saya katakan konteks kita berbeza, sejarah kita berbeza. Islam tidak pernah bertentangan dengan sains, dan Islam tidak pernah melakukan satu pemerintahan buku besi di mana saintis-saintis tidak boleh berkarya, tidak boleh menulis. Maka kebebasan dalam Islam tetap terjamin sebelum sampailah pada masa sekarang. Tidak ada alasan untuk kenapa Islam itu perlu berubah. Dalam konteks Barat, ya, agama mereka perlu berubah sebab mereka tidak memberikan kebebasan. Jadi itu sangat berbeza. Jadi sebab itu dan kebebasan dalam Islam bukan tujuan. Kebebasan adalah alat. Di Barat, kerana mereka tidak ada kebebasan pada awalnya, dan kemudian ketika mereka mendapatkan kebebasan, kebebasan pula menjadi tujuan. Kebebasan tak boleh jadi tujuan. Tujuan kebebasan adalah keadilan, kebenaran. Contohnya, kenapa kita bagi kebebasan orang untuk menimba ilmu? Sebab dengan ilmu itu dia dapat mencapai kebenaran. Jadi bebas untuk contohnya nak pergi ke mana-mana bidang apapun asalkan dia mendapatkan kebenaran dan keadilan. Jadi kebebasan adalah alat bukan tujuan, tapi dalam konteks Barat kebebasan itu adalah tujuan dan bukannya alat, sehingga semuanya dilihat dari sudut kebebasan, ditafsirkan dan dijadikan alat pada kebebasan. Nah, itu salah. Agama pun diperalatkan untuk tujuan kebebasan. Ya. Saya harap itu jelas dan masa tidak membolehkan kita untuk membincang panjang lebar. Ada soalan-soalan lain yang perlu jawabnya. Seterusnya. Okey, untuk soalan kedua, apakah perbezaan epistemologi Barat moden dan juga Islam? Epistemologi Barat dengan epistemologi Islam. Saya tegaskan tadi dalam epistemologi Islam, definisi ilmu sendiri berbeza. Epistemologi Barat, ilmu, fakta, maklumat, data, itu kalau kita rujuk kamus-kamus kan, ilmu, definisi ilmu saja dah berbeza dengan, kalau kita baca pula karya Imam Ghazali, ilmu itu kebenaran mesti berpaksikan kepada kepastian. Jadi kalau dia hanya teori, kalau dia hanya idea, bukan satu yang pasti, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Contohnya Darwinisme, teori evolusi, itu hanyalah andaian bahawa manusia berlaku akibat proses evolusi. Kita tak perlukan lagi Tuhan untuk menciptakan sesuatu sebab semuanya berevolusi. Ya. Daripada makhluk satu sel kita ada Homo sapien, Homo erectus dan semuanya ratusan juta tahun. Jadi Nabi Adam pun menjadi tidak relevan. Jadi semua itu adalah satu teori belaka yang belum dapat dibuktikan secara saintifik. Data-data itu bukan fakta yang benar. Mungkin fakta yang ditafsirkan sebagai benar. Jadi teori-teori sains dia memerlukan pentafsiran. Pentafsiran itu ada worldview, ada pandangan alam. Jadi kalau ada pandangan alam itu juga,
menafikan peranan Tuhan, maka Tuhan diketepikan dan muncullah idea-idea bahawa manusia itu tercipta dengan sendirinya, tidak perlukan penciptaan Tuhan. Jadi definisi ilmu kita berbeza, sumber ilmu kita berbeza. Kalau dalam epistemologi barat, wahyu bukan sumber ilmu. Dalam epistemologi Islam, wahyu adalah sumber ilmu yang utama. Khabar sadiq, itu adalah wahyu. Akal, itu juga sumber ilmu ataupun channel, bukan sumber sangat. Ini bagaimana kita mendapatkan ilmu melalui saluran akal, melalui saluran panca indera. Jadi mengkaji alam itu berdasarkan kepada panca indera. Sains itu menggunakan panca indera. Jadi dalam hal-hal spiritual, dalam hal-hal berkaitan alam gaib, berkaitan dengan metafisik, diperlukan wahyu. Akal tidak mampu untuk pergi pada perkara-perkara yang lain, pada hakikat manusia dan sebagainya. Jadi di situ jelas perbezaan antara epistemologi Barat dengan epistemologi Islam. Tentang akal saya dah berikan tadi juga berbeza. Akal dalam Islam dengan akal dalam epistemologi Barat, semuanya berbeza. Jadi sebab itu tak boleh seorang Muslim mengambil ataupun mengikut epistemologi Barat, dia mesti mengikut epistemologi Islam. Sebab apa? Hanya epistemologi Islam yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia ambil epistemologi Barat, dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Seterusnya. Okay, untuk soalan yang ketiga, sekularisme dan liberalisme adalah hasil akal manusia yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kucak-kacir. Jadi bagaimanakah cara untuk menerapkan hukum syarak secara keseluruhan dalam kehidupan bernegara? Ya, kalau kita lihat, sebab saudara bercakap tentang menerapkan hukum Islam, cakap tentang maknanya melaksanakan Islam dalam kehidupan, ya, dalam semua aspek kehidupan. Jadi bukan hukum hakam saja, Islam itu kita nak laksanakan, dan itu kita ada model. Kita tak boleh dalam hal nak melaksanakan Islam itu kita tak boleh buat cara sendiri. Kita kena ikut panduan, dan panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW memberi penekanan pada aspek akidah terlebih dahulu sebelum beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan aspek hukum hakam. Ya. Jadi syariah itu terbagi pada dua kalau menurut Imam Al-Jurjani dan Al-Jurjani seterusnya. Ada dua, ahkam i'tiqadiyah dengan ahkam amaliyah. Ahkam i'tiqadiyah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ahkam amaliyah juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bukan hanya hukum hakam. Syariah juga adalah pandangan hidup, akidah, pemikiran. Jadi apa yang kita yakini dalam kehidupan, contohnya rukun iman, semua itu adalah perkara-perkara yang membentuk pemikiran kita, kedudukan Allah, kedudukan Rasulullah SAW. Jadi sebab itu 13 tahun di Mekah Rasulullah SAW menanamkan akidah. Dan ketika berhijrah ke Madinah, akidah ini sudah selesai. Maknanya para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW di Mekah kemudian menjadi guru-guru, menjadi pendakwah, menjadi pembimbing kepada sahabat-sahabat yang di Madinah. Mereka menjadi pendahulu, mereka menjadi senior, pendidik. Jadi kemudian barulah kehidupan dalam kota yang disebut dengan Madinah itu dapat dijelmakan, dapat dizahirkan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam, berdasarkan kepada pandangan hidup Islam dengan alam Islam. Jadi maknanya kita dah siapkan
lay the foundation, kita dah persiapkan asas-asas kehidupan, barulah aspek hukum alam bernegara, bersosial, berekonomi, berkeluarga, ya, membangun kota, kita nak mempunyai sistem politik, mempunyai sistem hubungan antarabangsa, berkomunikasi dengan negara-negara yang lain. Semua itu mempunyai kelebihan, semua itu boleh kita lakukan dengan baik apabila asas-asas itu telah terbina. Jadi ukhuwah itu dapat dijelmakan. Jadi bagaimana kota yang dibina itu mempunyai pusatnya, iaitu Rasulullah SAW yang berada di Masjid. Bagaimana semua aspek kehidupan, negara, ekonomi, perundangan, semuanya itu bermuara pada pusat agama itu. Jadi kalau kita lihat pada hari ini masih lagi terpisah-pisah. Agama kat mana, universiti kat mana, keadilan kat mana, perundangan kat mana, ekonomi kat mana. Dia tak berhubung kait, dia tidak bermuara, tidak ada pusat yang menjadi roh kepada kesemua anggota. Kita andaikan negara itu seperti tubuh badan manusia. Kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada organ-organ yang lain. Bagaimana organ-organ semua ini mempunyai kesatuan, dia dikawal, dia mempunyai satu misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dia tidak terpisah-pisah. Itu penting. Jadi bayangkan manusia tidak mempunyai hati, tidak mempunyai jiwa yang mengawal ke semua organ-organ itu, maka berlakulah banyak kecelaruan dalam tindakan, dalam polisi, dalam dasar, dan dalam masyarakat. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral, krisis pendidikan, krisis perundangan, semuanya akibat daripada tidak adanya pusat yang mengawal keseluruhan organ-organ, fakulti-fakulti tersebut. Ya, seterusnya. Okay, soalan seterusnya, kita lihat banyak kumpulan NGO, bahkan parti politik pro-liberalism di Malaysia yang banyak mempengaruhi masyarakat. Sejauh manakah mudarat fahaman liberalism dan sekularism ini telah menunjang? Ya, yang saya jelaskan memang jelas bahawa banyak NGO, dan sebenarnya saya dah banyak kali bercakap lah dengan pejabat agama, dengan JAKIM, dengan NGO, dengan pelbagai pihak di negara ini, bahkan di luar negara juga, mengingatkan tentang ancaman liberalisme dan NGO dan kelompok-kelompok liberal di negara ini, dan dia umpama satu wabak dan wabah. Wabah itu dah mengaku bersih, sudah terlambat untuk melakukan sesuatu. Sebab itu penting untuk kita mengenal pasti dan kita antisipasi sebelum perkara-perkara itu berlaku. Jangan sampai terlambat. Sebab itu tindakan perlu dilakukan oleh pelbagai pihak, dan kita harapkan kerajaan mengambil tindakan semata-mata ataupun melalui jalan penguasaan undang-undang. Kuasa bukan segala-galanya. Kita ada ilmu, kita ada ramai cendekiawan, ramai ilmuwan, ramai ulama yang semuanya perlu memainkan peranan masing-masing. Guru perlu memainkan peranan masing-masing, pendakwah perlu memainkan peranan, ibu bapa perlu memainkan peranan. Sebab yang paling asas adalah keluarga. Sebab kalau kita berjaya mendidik anak-anak kita dalam keluarga, dalam rumah tangga dengan baik, maka kita tak perlu risau lah. Kita hantar ke luar negara, kita hantar ke mana-mana, mereka akan selamat. Jadi ibu bapa memerlukan ilmu yang benar, dan sebab itu tanggungjawab semua untuk memberi perhatian dalam hal ini,
Sebab kita kena bekali diri kita dulu sebelum kita nak bercakap tentang orang lain, penguasaan, tentang politik, tentang kerajaan. Kita masing-masing punya tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kita ada pemimpin. Jadi kita perlu bekali diri dengan ilmu yang betul, yang bermanfaat, yang benar, belajar daripada otoriti, ulama yang benar, barulah kita dapat selamatkan diri kita, keluarga kita, anak didik kita. Bila kita jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang benar. Kita tidak merosakkan orang lain, kita tidak menyelewengkan agama Islam. Jadi itu penting bagi saya untuk semua mengambil peranan masing-masing. Sejauh manakah mudarat? Saya dah jelaskan mudaratnya terhadap akidah, kepada syariah, pada hukum Islam, pada Al-Quran dan As-Sunnah nak dirombak, hukum hakam Islam nak dirombak. Jelas ini bertentangan, bahkan merosak agama Islam. Agama Islam itu nak dirosak atas dasar pembaharuan, atas dasar tajdid. Jadi itu slogan-slogan yang nampak menarik. Dan kalau kita tidak mempunyai ilmu yang betul terhadap tajdid, maka kita akan mudah terkeliru. Jadi kekeliruan pemikiran ini sangat-sangat halus dan jarang diberikan perhatian di universiti, di dalam pondok pesantren, kadang-kadang dalam surau-surau, terlalu cukup banyak pengajian-pengajian tentang hukum hakam, tapi jarang diberikan perhatian yang seksama, yang teliti, yang mendalam tentang kekeliruan pemikiran. Bagaimana kita nak membina pemikiran yang betul, yang Imam Ghazali dah hampir 1000 tahun bercakap tentang hal-hal pemikiran, Al-Munqiz min ad-Dhalal, dan ulama-ulama yang lain juga. Perhatian kepada aspek akidah, bukan hanya hukum, tentang itu adalah pemikiran. Ya, mungkin ada satu lagi. Okay, soalan yang terakhir adalah dalam masyarakat kini, apa yang dilihat telah jadi kebiasaan dalam masyarakat, maka itulah yang menjadi nilai kebenaran. Bagaimanakah pandangan doktor tentang perkara ini? Ya, kebiasaan yang disebut dengan adat, yang disebut dengan culture, yang disebut dengan budaya, norma, dan kebenaran itu ada dia punya kayu ukur. Kebenaran itu ada dia punya kayu ukur. Jadi kita tak boleh kebenaran itu kita lihat pada apa yang ramai orang buat. Dalam hadis disebutkan, la takum in ma'ah ana ma'an nas, in ahsanu ahsant wa in asa'u asa'. Jangan jadi orang yang imma'ah. Betul imma'ah, kalau mereka semua baik maka baiklah aku, kalau mereka semua buruk buruklah aku. Tak boleh. Walakin wattinu, jadi sebaliknya kita mesti teguhkan pendirian kita. Maknanya kita kena tahu apa yang benar dan kita berpegang teguh. Fastaqim kama umir. Pegang teguh dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu itu panduan kita, dan akal kita kena tundukkan, kita kena gunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan orang, adat, budaya bukan ukuran, bukan ukuran. Dan para ulama juga kita perlu rujuk, sebab mereka yang memahami Al-Quran. Jangan kita anggap kita boleh tafsirkan sendiri Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada ulama. Ulama lebih faham, ulama lebih tahu bagaimana nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan betul. Bukan makna kita tak boleh baca Al-Quran sendiri, tak boleh kita renungi Al-Quran sendiri. Boleh. Al-Quran bercakap dengan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Kita kena ambil petunjuk daripada Al-Quran, tapi jangan kita merasakan pemahaman kita sudah cukup, tak perlu merujuk, kita dah berilmu, tak perlu menimba ilmu. Tidak, Al-Quran itu bagaikan lautan yang luas. Ada sebahagiannya hanya duduk di tepi pantai menyaksikan keindahan. Ada yang sebahagiannya berenang di tepi pantai. Itu pun satu nikmat.
Ada yang sebagainya sampai boleh menyelam ke dasar laut, mengambil mutiara-mutiara di dalam laut. Nah, itu memerlukan keupayaan yang tinggi. Tak semua orang boleh. Itulah ulama-ulama berperang. Al-Quran itu sangat luas, ilmu yang sangat luas. Jadi kita boleh mengambil manfaat dalam Al-Quran, tapi bukan itu sahaja yang ada dalam Al-Quran. Ada banyak lagi mutiara-mutiara ilmu yang terdapat dalam Al-Quran yang mesti menjadi panduan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kena rujuk para ulama ini supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Boleh taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Jadi maka selesai sudah webinar hari ini. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.